mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah terbuat dosa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Quran Circle. Apa khabar semua pada pagi ini? Adakah semua dalam keadaan sehat sejahtera, sempurna tubuh badan? Sempurna tubuh badan, tuan-puan ya? InsyaAllah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan rezeki, nikmat tubuh badan yang Allah bagi kepada kita ni kita manfaatkan dengan baik. Jadi Alhamdulillah, saya harap semua dalam keadaan yang sehat pada pagi ni. Dan begitu juga saya, Alhamdulillah, pagi ni okey je. Nak kata sesama macam yang selalu tu pun tak ada juga hari ni, Alhamdulillah. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat ke sharing tajwid bersama saya Ustaz Hadi dari Zing Haji. InsyaAllah akan bersama anda pada pagi ini dan hari-hari berikutnya untuk sama-sama kita berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan asas ilmu tajwid yang perlu kita kuasai. Tujuannya apa? Untuk membolehkan kita membaca Al-Quran dengan baik. Jadi saya cuba bantu mana yang mampu sahaja tuan-puan. Selebihnya adalah daripada usaha tuan-tuan perempuan sendiri, sejauh mana minat tuan-tuan perempuan dalam mendalami ilmu ini. Dan insyaAllah, jika betul niatnya, sepastinya tuan-puan, Allah akan bantu. Allah akan bantu. Jadi jangan rasa macam apa yang kita buat ni satu perkara yang sia-sia. Jangan fikir begitu. Kita anggaplah nanti akan ada satu nilai tambah pada kita sendiri atas asbab usaha yang kita buat ni. Saya selalu pesan pada tuan-puan, hasil dia takkan dapat dengan cepat. Betul kan? Hasil dia takkan dapat dengan cepat. Tapi kita cuba kekal, istiqamah, kita buat ikut flow, ikut satu-satu perjalanan dia, insya-Allah kita akan dapat. Dan jangan kita duk membanding-bandingkan sangat diri kita dengan orang lain. Boleh, tak ada masalah. Tujuan untuk memotivasikan diri kita. Tetapi jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain sehingga membuatkan kita sendiri putus asa, kita sendiri yang rasa macam futur. Tahu futur tuan-tuan? Putus asa yang sampai tahap kita dah malas ambil tahu dah. Sebab apa? Sebab kita duk membandingkan. Oh, dia boleh, kita tak boleh. Kenapa dia boleh? Kenapa aku tak boleh? Aku ni tak pandai ke? Aku ni tu ke? Aku ni ni ke? Dengan pemikiran yang negatif itu membuatkan terbunuhnya semangat kita ni tadi. Awal-awal dah cantik, dah semangat kan? Awal-awal semangat. Tapi tuan-puan, biasalah dalam kita nak belajar ni, sepastinya akan ada halangan-halangan dia, kan? Sepastinya akan ada halangan. Hatta saya sendiri pun, okey, kalau di pada sudut saya lah, contoh kan, saya nak buat live, tiba-tiba internet kurang baik misalnya. Jadi itu antara halangan yang berlaku pada sudut saya. Kan, pada sudut tuan-puan pula lain, cabarannya lain, ujiannya. Ada yang kerja, ada yang kena uruskan hal rumah, kemudian ada nak uruskan kematian jiran-jiran, ahli keluarga dan sebagainya. Jadi itu antara halangan-halangan kecil. Dan mungkin juga ada yang lalui halangan besar. Halangan besar ni apa? Bila kita nak bermujahadah, bermujahadah dengan sesuatu ni tuan-puan, musuh paling besar kita siapa? Syaitan lah. Dia akan sentiasa memastikan kita takkan berada ataupun bersama, dikelilingi dengan orang-orang yang baik ni. Dia tak nak kita ni hampir dengan orang baik. Dia tak nak kita ni buat perkara-perkara yang menunjukkan kehambaan kepada Allah, khususnya bab-bab ibadah ni. Macam baca Quran, solat.
Syaitan ni dia banyak lah. Dia punya job tuan-puan lah. Job tepi dia. Tak lepas part ni, tak lepas ikut ni, dia buat ikut ni pula. Tak boleh ikut ni, dia buat ikut ni pula. Jadi macam-macam cara. Dan siapakah yang diuji tu? Sepastinya kita lah. Kita semua ni, termasuklah saya. Saya bercakap ni pun untuk diri saya juga sebenarnya. Kan sama-sama kita memotivasikan minda kita pagi ni. Sama-sama kita ambil semangat baru, jiwa baru sebelum kita nak mulakan pengajian. Apa pun siap pagi kita kena muhasabah lah. Sama lah macam saya. Mungkin pagi tadi saya ada bukan pening, maksudnya yalah kadang kita ni loklak sikit tuan-puan. Biasalah. Tahu kan loklak. Itu bahasa Kedah kan, utara kot. Kan? Kadang-kadang ada lara-lara kita. Jadi dengan perkumpulan yang macam ni membuatkan kita okey, kita motivate balik, betulkan balik niat kita, muhasabah balik, tajdid balik niat kita. Itulah tujuannya. Bukannya main kelas balik itu je. Kan? So insya-Allah yang baru masuk selamat datang semuanya. Kita belum mula lagi ni. Baru orang sembang-sembang intro insya-Allah. Jadi yang baru masuk selamat datang semua. Mungkin ada yang baru pertama kali join, selamat datang juga diucapkan insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita akan istighfar sebentar lagi seperti biasa. Okay, kita akan naklunkan bacaan istighfar seperti biasa. Kemudian bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, sama-sama kita dahulukan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Sama-sama kita teruskan istighfar. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا
وافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah. Baik, jadi selesai untuk bacaan istighfar. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana sudi bersama saya untuk ikut bacaan istighfar ini. Dah dapat ke melodi ni? Lama tak tanya. Dah dapat ke nak? Dah hari-hari ulang kan? Jadi insyaAllah kepada yang baru masuk tak apa, pelan-pelan. Macam ni lah rutin kita pagi-pagi kan. Sebelum kita ngaji, kita akan beristighfar dulu, mohon pengampunan pada Allah. Moga-moga apa yang kita buat ni mendapat barakah, mendapat rahmat, insyaAllah. Waalaikumsalam yang baru masuk, silakan. Ahlan wa sahlan. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan, insyaAllah untuk hari ni, boleh tengok bawah ni, kita akan sambung bacaan kita, surah Ali Imran, ayat, ni silap ni. Kejap saya betulkan. Ni ayat 16. 16 hingga 18. Okey dah. So malam ni, pagi ni kita akan sambung ayat 16 hingga 18. 3 ayat lah hari ni insyaAllah. Okey. 16 hingga 18. So siapa yang ada Quran boleh buka muka surat 52. Boleh buka muka surat 52 insyaAllah. Hari ni kita masuk muka surat baru lah. Semalam kita berakhir pada muka surat 51. Hari ni 52. Okey, baik. Jadi untuk hari ini insyaAllah kita akan teruskan seperti biasa. Tuan-puan pastikan ada nota. Okey. Ataupun lebih mudah Quran lah. Kan senang nak catat apa yang perlu. Jadi hari ini kita akan baca ayat 16, 17, 18. 3 ayat ni tuan-puan. Boleh? 16, 17, 18. Jadi insyaAllah jom kita baca dulu bersama-sama. Boleh? Kita akan baca dulu sama-sama ayat 16, 17, 18 ni. Kemudian kita akan terus pada sesi bedah-membedah seperti biasalah. Boleh tuan-puan? So kita baca sama-sama. Pastikan semangat, lontarkan suara sebaik mungkin. Jangan malu, jangan segan. Alright, jangan malu, jangan segan. InsyaAllah, jom. Dah ready semua? Apa pun, betulkan niat masing-masing. Tarik nafas. Okay. Tenangkan fikiran. Relax. Cool. Chill. Okay. Baik, dah sedia dah? Jom, kita mulakan insyaAllah. Tarik nafas. Tuan-tuan dan puan, tarik dalam-dalam. Kita mulakan. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik. Alhamdulillah. So selesai untuk 3 ayat. Ayat 16, 17 dan 18. Jadi insyaAllah kita akan teruskan untuk sesi berikutnya. Sesi bedah membedah. Jadi tuan-tuan dan puan, dah bersedia ke? Dah ready dah? Al-Quran sebagai syifa, betul. Penawar bagi hati. Boleh? Baik, Alhamdulillah. So, dah sedia semua? Jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Yang baru masuk, yang belum share, bantu saya. Tolong sharekan dulu kita punya live ni. Kita nak ajak lagi ramai sahabat-sahabat kita untuk bersama dengan kita pada pagi ini. Sama-sama secara santai untuk kita bincang-bincang sikit berkaitan dengan asas tajwid pada bacaan yang kita akan baca ni lah. 16, 17, 18 insyaAllah. Baik, jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Tuan-tuan dan puan, kalimah allazi ni pastikan lam ni kita selesaikan dulu dia punya sabdu ni. Allazina yaqulu, allazi, okey, allazi, tuan-tuan dan puan, jangan tertinggal pula. Allazi, zi dua harakat kat sini, mad asli, okey, mad asli. Kemudian na yaqulu, qu mad asli, lu pun mad asli. Baik. Cuma untuk huruf qaf kita kena tebalkan dia lah. Huruf qaf kita kena tebalkan dia. Yaqu, qu, huruf qaf ni dia bersifat isti'la yang mana terangkat pangkal lidah untuk menghasilkan suara tebal. Allazina yaqulu, qu, kena sebut sungguh-sungguh. Kalau tidak nanti dia jadi macam huruf kaf. Kan? Nanti jadi macam huruf kaf. So kena tebalkan, angkat pangkal lidah. Kena angkat pangkal lidah. Baik. Kemudian rabbana, rabba. Ba yang bersabdu ni pastikan kita selesaikan juga betul-betul. Okey. Rabbana, huruf mat bertemu dengan hamzah. Kat sini hukumnya apa? Mat jaiz munfasil. Mat jaiz, mat jaiz M J M MJM. Boleh kot faham nah? MJM, mad jaiz munfasil. Kemudian Rabbana, kena panjang lah. Itulah nama mad, mad jaiz munfasil. Panjang berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Rabbana in. Okey, nun bersabdu WG, wajibul gunnah. Nun bersabdu WG, wajibul gunnah kat sini. Kemudian ada sekali lagi pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimah. Okey, kat sini pun sama, MJM, mat jaiz munfasil. MJM, mat jaiz munfasil. Rabbana innana amanna, nun bersabdu. Baik, kemudian a kat sini mad badal. Dia macam mad asli.
MB tuan-tuan MB. Bukan menteri besar. Mat badal. MB, mat badal. Jadi mat badal ni ialah hamzah yang dibaca dua harakat sama macam mat asli dan kedudukannya berada di awal kalimah. Yang penting kita tahu dia perlu dibaca dua harakat lah. Okey. Amanna. Baik. Nun bersabdu ni WG juga. WG. Wajibul gunnah. Okey. Wajibul gunnah. Dengung kadar dua harakat macam biasa. Dengung kadar dua harakat. Kemudian faghfir lana. Huruf ghain yang mati tu kita kena tebalkan dia. Kena tebal. Kenapa kena tebal? Sebab huruf ghain memang huruf tebal, huruf isti'la. Faghfir lana. Baik, untuk ra pula. Tuan-tuan dan puan. Kat sini ada huruf ra mati. Sebelumnya baris apa ni? Baris bawah. Baris bawah tuan-puan ni. Sekejap Okey. Ni tuan-puan. Ra mati sebelumnya baris bawah. Sebelumnya baris bawah. Jadi sebelumnya baris bawah ni kita kena baca ra ni dengan nipis. Faghfir lana. Faghfir. Fir. Cuba sebut. Fir. Tu nipis. Jangan angkat pangkal lidah. Kalau angkat dia akan jadi fir. Fir lana. Faghfir lana. Faghfir. Beza tu. Faghfir. Gitu je tuan-puan. Jangan ditebal-tebalkan. Dia berkaitan dengan sifat lah. Okey. Baik. So kat sini kita tulis nipis N lah. Nipis Baik, lana na dua harakat mat asli kat sini. Na mat asli. Na mat asli MA, kemudian zunu nu mat asli juga. Na bana mat asli juga. Ni banyak mat asli ni. Untuk zal, huruf zal kita kena keluarkan sedikit ujung lidah kita. Faghfir lana zu. Zunu. Zu. Muncung ke? Kena muncung. Sebab huruf zal tu berbaris hadapan. Jadi kita kena muncungkan dia. Okey? Yang baru masuk, selamat datang semua. Mari tolong share dulu boleh? Kalau tak sempat tengok pun, tolong share pun jadilah. Kokok sibuk kan kerja. Tolong share boleh? Mana tahu Kokok ada bagi manfaat pada sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan Baik, kita teruskan lagi. Waqina. Na dua harakat mat asli. Za dua harakat mat asli. Kemudian nar mat arid lis-sukun. Baik. Waqina. Huruf qaf tebal tuan-puan. Huruf qaf tebal. T. Okey, saya letak T kat situ tebal. Na mat asli. Aza. Huruf ain pastikan jangan tertukar dengan huruf hamzah. Za dua harakat. MA mat asli. Dan jangan lupa keluarkan sedikit hujung lidah kita. Waqina azaban. Kat sini hukumnya apa? Tuan-tuan perempuan. ALS alif lam syamsiyah. ALS alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Waqina azaban. Okey, kemudian kita tengok ada nun yang bersabdu kat situ. Ada nun yang bersabdu. Jadi bila nun bersabdu ni tuan-puan, apa kita kena buat? WG. Wajibul gunnah. Azaban. Dengung kadar dua harakat, dengung sempurna, jangan malu-malu. Azaban. Masuk terus. Kemudian nar.
Baik, tuan-tuan dan puan. Bila kita nak berhenti pada ra ni, kat sini hukumnya dia jadi apa? M A L mad arid lisukun. Jadi ma'arid lisukun ni boleh berapa tuan-puan? 2, 4, 6. 2, 4 ataupun 6. Waqina azaban na. Ingat tuan-tuan puan, na ni maintainkan bunyi dia. Maintainkan bunyi dia. Azaban nar. Dah sampai hujung tu baru kita bunyikan ra. Ikut pada kadar kita lah. Kita nak buat 2, 4 ataupun 6 kan. Apapun untuk ra ni, pastikan kita berhenti dengan tebal. Pada ra ni. Ra ni kena tebal. Sebab apa kena tebal ni? Semalam saya dah explain kepada tuan-puan. Dah cerita sikit pada tuan-puan. Kalau ra yang mati, ra ni kan ra mati. Ra mati. Sebelumnya alif mat, maka perlu ditebalkan. Okey, boleh. Ra mati sebelumnya alif mat, confirm kena tebal. Bukan alif mat aja. Juga waw mat. Waw mat. Ra mati sebelumnya alif mat ataupun waw mat, maka perlu di apa? Perlu di apa? Ditebalkan. Okey? Perlu ditebalkan. Jelas tak jelas ni? Tuan-tuan dan puan. Ditebal. Jelas ke tak jelas? Okey? Ustaz, baris pertama terlindung. Live dan light. Live dan light. Macam mana boleh terlindung tu? Puan tekan skrin tu puan. Tekan skrin tu. Nanti dia hilang lah. Okay. Kena tekan skrin tu. Jangan dibiarkan skrin tu ni. Tu yang terhalang tu. Kalau saya kecil ni takut tak nampak pula nanti. Okay. Baik. So, selesai dah. Saya harap tuan-puan jelas kat sini. Ra mati sebelumnya alif mat ataupun waw mat, confirm kena tebal. Okay dah. So, padam Baik. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. Sama-sama kita ulang. 1, 2, mula. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Sama-sama. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Okey, baik. Alhamdulillah. So, dah hilang blok. Okey. Terbaik.
Jadi selesai ayat 16. Jom kita sambung lagi. Saya rasa tersekat suara ni. Baik, kita sambung lagi ayat 17. Ayat berikutnya nah. As-sabiri. Baik, tuan-tuan dan puan, as-sabiri, kalimah as-sabiri ni hukumnya alif lam syamsiyah. As-sabiri, ri ma asli, nawassa, wassa, kat sini pun alif lam syamsiyah, kemudian qi mad asli. Baik, as-sa, als, alif lam syamsiyah, biri, ri nipis sebab baris bawah mad asli, kemudian nawassa, wassa masuk terus, idgham syamsi ataupun biasa kita dengar als lah, alif lam syamsiyah, als. Okey, alif lam syamsiyah. Kemudian sad, baris atas ni, tebal ni. Okey, wassa, alif lam syamsiyah, was, kemudian sa tu sendiri kita panjangkan dua harakat, ma, mad asli. Kemudian qi, tebal. Huruf sa ni pun sama juga, tebal juga. Okey. Kemudian qi ni pun sama, tebal. Qi ni pun sama juga, tebal. Ti, tebal. Was-sadiqi, qi, tebal. Okey. Kemudian nawal, wal ni alif lam qamariyah, alif lam alq, alif lam qamariyah, wal qa mad asli, tebal. Okey, mad asli tebal tuan-puan. Ma tebal. Wal qaniti, wal qaniti. Untuk ti ni pula, ti mad asli lah macam biasa, kan? Nawal munafiqi, wal ni alif lam qamariyah. Okey, ti mad asli tadi, ti dua harakat wal alif lam qamariyah, wal munfiqi, nun mati bertemu fa, nun mati bertemu fa, hukumnya apa? Ikhfa haqiqi. Okey, ikhfa haqiqi, ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu fa, kita kena sembunyikan nun tu, tuan-tuan dan puan, di sisi huruf fa. Sembunyi, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat tu, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kemudian kita bersedia untuk sebut huruf fa. Huruf fa ni dia nipis, kan? Jadi dengung kita pun nipis juga. Wal munfiqi, wal munfi, boleh? Dapat ke tuan-tuan dan puan? Munfiqi, qi kita kena tebal. Dia ma mak asli juga ni. Okey, ma. Kemudian kena tebal lah. Munfiqina wal mustaghfiri. Wal. Okey, wal ni alif lam qamariyah, mustaghfiri. Ni sukun biasa je, sukun asli. Cuma saya highlightkan kat sini sebab apa? Pastikan kita tebalkan dia. Okey. Tak mau mustar. Angkat pangkal lidah. Wal mustaghfiri. Dapat tak? Mustaghfiri. Okey, baik. Seterusnya firi, ri ni dua harakat. Mak asli lah. ma. Wal mustaghfirina bil. Boleh? Masa dengung fi bibir macam rapat ke ustaz?
bibir rapat. Wal mum, dia tak boleh rapat. Okey, kalau rapat dia dah jadi lain tu. Dia jadi hukum macam hukum idgham. Bila bertemu dengan mim. Mu, dia hampir macam rapat tapi tak rapat pun sebenarnya. Mufi, mu. Sebab apa puan rasa dia macam rapat? Sebab huruf fa ni kan huruf bibir. Jadi sebab tu kita rasa macam rapat tapi sebenarnya tak. Kalau rapat dia tak jadi. Wal mum, bila rapat je bibir terus berubah jadi huruf mim. Kita faham gitu. Kan makhraj mim dua bibir kan? Atas dengan bawah. Wal munfiqina wal munfi, gitu. Dia sembunyikan tu. Dan fa ni dia kategori makhraj yang tak jauh, tak dekat. Dia tengah-tengah. Kalau diikutkan untuk dapatkan martabat dia lah. Tapi benda tu kalau cerita macam tu pun dia tetap tak faham. Melainkan kita praktik, kita buat dia sampailah kita disahkan betul bacaan tu, insya-Allah. Guru kata okey lah tu. Kan? Tapi kita kena faham lah. Dan saya dah pernah sebut dah, untuk ikhfa ni dia kan ada martabat yang berbeza kan. Daripada 15 huruf tu, kalau ikutkan setiap satu tu ada cara bunyi yang berbeza. Okey? Baik. Tapi apa pun, berbalik pada soalan tadi, jawapannya tidak rapat bibir. Macam gaya lah. Kalau tengok saya buat tu wal mu, sebenarnya memang tak ada kaitan pun dengan rapat bibir ni, tak ada. Kalau ada dah akan jadi huruf lain. Okey, clear Wal mustaghfirina bil ni mat pula, maaf. Alif lam qamariyah, ALQ. Bil as. Okey, matikan sini macam biasa. Kemudian ha ni ha pedas perempuan. Dan bila kita berhenti pada ra, sama je konsep dia macam tadi saya ada cerita. Ra ni kena tebal, ma'arid li sukun 246, kemudian ra tebal. Okey. 246, kemudian ra ni tebal. Wal mustaghfirina bil ashar. Okey. Puan Rainah Saidun. Istilah yang puan guna ni sebenarnya dalam perbincangan mim mati tu. Kalau dalam ikhfa hakiki dia tak ada istilah tu. Okey, kalau dalam cerita ikhfa hakiki dia tak ada selai kertas, tak ada tu. Tu semua tak ada tu. Sebab semuanya berbalik kepada makhraj. Kalau dalam perbincangan ikhfa syafawi mungkin ada penjelasan tentang tutup bibir. Tu banyak cerita dia. Kan ikhfa. Kalau belajar lebih sikit ada ikhfa secara apa? Itbaq syafatain, furjah syafatain. Itu dah mendalam sikit tu. Tapi saya tak adalah cerita kan. Kita ambil yang mudah faham je. Mudah kita faham. Kita terus pada praktik untuk dapatkan bunyi dia. Okey? Cuma istilah tu kurang sesuai lah. Sebab ikhfa hakiki tak ada yang diistilahkan dengan selai kertas tu. Semuanya bergantung sepenuhnya pada makhraj. Itu untuk ikhfa hakiki. Tapi wallahualam lah, mungkin ada belajar macam tu kan. Tak adalah saya kata, bukan, kita hormatlah pendirian guru kita tuan-puan. Saya yakin mungkin itu jawapan guru sebelum ni. Tak apalah, ambil lah kalau dah ajar begitu kan. Cuma kalau ikutkan istilah tu kurang tepat lah. Okey. Itu lain tu. Dalam iqlab dengan ikhfa syafawi, ya, mungkin ada perbahasan kita sentuh tentang itu. Tapi untuk ikhfa hakiki, dia tidak. Okey, boleh nak? Samalah dengan istilah sama-samar tu pun semua tu. Itu ikhfa majazi. Banyak istilah tuan-puan. Okey, tak apa.
kita tak nak rumit-rumit, so fahamkan begitu. Kita ambil asas, mudah. Boleh baca, khalas, selesai. Baik. Bil ashar 246 kena tebalkan. Baik, saya baca dulu, kemudian nanti ulang A'udzubillahi minasyaitanirrajim. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. Satu, dua, mula. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Baik, ayat 17 selesai. Ra tu kita kena tebalkan tebalkan. Baik, selesai ayat 17, kita sambung lagi untuk ayat terakhir pada hari ini. Kita berhenti sampai ayat 18 tuan-puan, insya-Allah. Yang baru masuk, marilah tolong share dulu. Okey, boleh? Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Baik. Syahidallah. Kalimah Allah. Kat sini tuan-tuan puan, kita kena tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelumnya baris atas. Syahidallah. Bukan da tu yang tebal saya rasa tak boleh letak sini. Kan ada yang confuse kat sini. T tebal. Syahidallah. Kalimah Allah ni kena tebal sebab sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas. Ni pada dal ni. Syahidallahu annahu. Okey, boleh. Kemudian annahu, nun bersabdu, wajibul gunnah. Kemudian hu kat sini ada ha dhamir tuan-tuan. Kemudian ada waw mat kecil ni. Kalau kita tengok ada sama je konsep macam mat asli. Waw mat sebelumnya baris hadapan. Jadi disebabkan dia melibatkan ha kinayah ataupun ha dhamir. Okey, siapa yang dah belajar kan dia tahulah. Maka namanya bukan lagi mat asli, disebut sebagai apa dia? Mat silah qasirah. MSQ. Mat silah qasirah. Kemudian annahu ni tadi wajibul gunnah. WG. Annahu la pula kita panjangkan 4 atau 5 harakat. Sebab apa ni? Sebab apa? Adanya pertemuan huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimah. Maknanya la ni satu perkataan. La satu perkataan. Ilaha satu perkataan. Faham tak? La satu perkataan. Ilaha satu perkataan. Jadi huruf mat ni tuan-tuan, ni huruf mat, dia bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Huruf mat duduk dalam kalimah pertama. Okey, kemudian huruf hamzah ni pula duduk dalam kalimah yang kedua. Pertemuan tu berlaku cuma dalam 2 kalimah. Itulah yang kita boleh faham dengan mat jaiz. Baik, so kat sini hukumnya MJM. Mat jaiz munfasil. Okey, mat jaiz munfasil. Syahidallahu annahu la ilaha illa. Okey.
Ila, la ma asli ni tuan-tuan perempuan. Dua harakat. Ha illa. La ni ma asli. La ma asli. Ha illa pun sama ma asli. Cuma ada sabdu pada lam ni, hati-hatilah. Kita clearkan betul-betul nah. La ilaha illa huwa wal. Okey. Kat sini ada dua huruf waw, hati-hati. Sebut satu-satu. Jangan huwa wa. Sebut betul-betul. Huwa wal mala. Gitu. Huwa wal. Wal ni A-L-Q. Alif lam qamariyah. Mala. Huruf mat bertemu dengan hamzah. Tapi kali ni pertemuan itu berlaku dalam satu kalimah, tuan-puan. Al-mala ni malaikat. Okey. Ini satu perkataan ni. Jadi pertemuan ni berlaku dalam satu perkataan, maka kat sini hukumnya mad wajib muttasil. MWM. Wal malaikatu. Wa ulul. Okey, baik. Wa ulul ilmi qa. Tuan-tuan perempuan. Ikatu wa ni berapa harakat ni? Wa ni. Satu. Berapa harakat? Satu juga. Ikatu wa u. Jadi huruf waw ni dah tak terpakai dah, tuan-puan. Dah tak bunyi dah. Sebab apa ni huruf ziyadah? Huruf ziyadah. Kalau kita baca wa ulul ilmi qa. Wa ulul. Okey, tuan-puan, tak apa saya tunjuk sini, tuan-puan Saya tunjuk pada tuan-puan. Macam ni, kejap. Biar kita jelas. Okey ni, tuan-puan. Nampak ni? Yang ni, tuan-puan. Wa ulul. Huruf waw ni kita baca satu harakat. Huruf waw ni kita baca satu harakat. Okey. Kemudian u satu harakat. Huruf waw tidak dibaca sebab dia huruf ziyadah. Huruf ziyadah. Huruf ziyadah kita tak baca. Okey. Wa ulul. Wa ulul. Wa ulul. Wa ulul. Kenapa dia jadi lul? Okey, kita tengok satu-satu. Kena pergi satu-satu. Lam baris depan satu harakat. Kemudian kat sini waw mat, tuan-puan. Ni waw mat betul tak? Yang ni. Waw mat ni tidak akan dibaca. Sebab apa? Waw mat kan huruf yang mati. Waw mat asalnya huruf mati. Cuma tidak diletakkan sukun padanya. Tidak diletakkan sukun padanya. Jadi sebab tu kita tengok waw mat ni macam ni lah keadaan dia. Tapi dia mati ke tidak? Yes, dia mati. Baik, sekarang ni waw mati bertemu dengan huruf lam mati. Ada pertemuan ni, tuan-puan. Waw mati bertemu lam mati. Waw mati bertemu lam mati. Jadi
mana mungkin akan ada bunyi sukun bertemu sukun. Huruf mati tak boleh bertemu huruf mati, tuan-tuan dan puan. Ni biar kita rungkai satu-satu. Kadang-kadang kita tahu baca, tapi kita tak tahu sebab. Ni bagi tahu sebab ni. So, huruf mati bertemu dengan huruf mati tak boleh baca. Tak boleh. Tak boleh baca. Maka apa yang akan berlaku? Ni next step dia. Waw mat ni akan digugurkan bunyinya. Digugurkan bunyi. Maknanya tak ada dah lah. Sebab tu kita tengok bunyi dia macam ni. Wa ulul. Masuk terus. Wa ulul. Wa ulul. Wa ulul. Sebab apa? Sebab dah digugurkan bunyi waw ni tadi. Sebab tak boleh bunyi. Jelas. Itu sebab bunyinya wa ulul. Wa ulul. Lul. Okey, selesai. Sekarang ni kita nak cerita dua ni pula. Ni, dua huruf ni. So, tuan-tuan dan puan, jelas Yang ni huruf ziyadah. Betul tak? Yang ni huruf ziyadah. Huruf ziyadah ini samalah macam waw ziyadah ni. Hanya ada pada tulisan je, tuan-puan. Pada sebutan dia tak ada. Hanya ada pada penulisan sahaja. Huruf ziyadah. Kemudian, berikutnya hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal takkan dibaca. Betul tak? Hamzah wasal takkan dibaca. Hamzah wasal takkan dibaca ketika sambung. Kena faham tu. Hamzah wasal ni akan berfungsi ketika kita nak memulakan sebutan. Pangkal sebutan. Al-ilmi. Macam ni kan? Kalau kita ambil satu perkataan ni, kita tak babitkan. Kita tak kaitkan dengan perkataan sebelum. So, al-ilmi bunyi dia. Alif lam qamariyah. Hukum dia apa kat sini? Alif lam qamariyah lah. Wa ulul ilmi. Faham tak ni, tuan-tuan dan puan? Jelas tak, tuan-tuan dan puan? Dapat sesuatu pada pagi ni? Sebelum ni kita dah pernah jumpa dah. Cuma saya tak ada kesempatan nak terang detail. Kali ni Alhamdulillah ada orang tak apa, ada kemajuan sikit. So, dapatlah saya terangkan dengan lebih orang tak apa, berkesan lagi. InsyaAllah mudah-mudahan. Bila kita tulis ni mungkin lebih nampak lah perincian tu. So, inilah dia sebab kenapa kita baca wa ulul. Kalau saya tanya tuan-puan boleh baca sebab apa? Sebab tuan-puan faham, biasa dengar. Tapi tuan-puan, kalau kita tanya orang yang beginner, yang baru nak belajar, dia orang tak mampu untuk huraikan semua ni. Jadi tujuan saya cerita ni biar kita faham sama-sama. Okey, biar kita faham sama-sama. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Baru kemeh. Kata baca tu, tahu pula sebabnya. Kenapa baca macam tu? Ada hujah. Maka selesai. Orang tak boleh patahkan hujah kita, tuan-tuan. Kalau orang argue kita pun, kenapa baca macam ni? Tapi kita tak ada hujah. Maka kat situ menunjukkan kita dah goyang kat situ. Okay? So, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat sesuatu lah. Okay? Baik. Jom kita teruskan. Tadi ada yang tanya, kalau kita berhenti kat sini jadi bacaan mat ke? Ya, betul. Jadi dua harakat. La ilaha illahu. Jadi dua harakat, tuan-tuan. Illahu. Illahu. Dia akan jadi bacaan mat dua harakat. Sebab apa? Bila kita berhenti, waw ni kan dia mati. Bila waw mati sebelumnya baris depan, kan dia dah jadi mat. Waw mati sebelumnya baris depan. Sebab tu kita tak boleh berhenti illahu macam tu je, ataupun illahu wa. Tak kemungkin. Jadi bunyinya illahu. Illahu.
illahu. Gitu. Okey? Baik. Kita teruskan. Sikit lagi tuan-puan. Wal malaikatu wa ulul. So, bila kita dah cerita panjang lebar ni, akhirnya, secara ringkas, kita faham kat sini, alif lam qamariyah. Itu je. Wa ulul ilmi Okey. Sahabat-sahabat yang baru masuk, insyaAllah boleh bantu saya sharekan dulu. Boleh ke? Hari ni kita sambung, kita bincang sampai ayat 18 je insyaAllah. Nanti esok kita sambung lagi. Ilmi huruf mad bertemu hamzah. Dalam berapa kalimah ni? Dalam satu kalimah. Jadi kat sini mad wajib muttasil. MWM. Ilmi tebal. Jangan lupa. Sebab apa kena tebal? Sebab huruf qaf kan dia bersifat isti'la. Angkat pangkal lidah. Okey, angkat pangkal lidah. Ilmi i. Hamzah baris bawah i. Bil qist. Baik. Kat sini tuan-tuan puan, tanwin bertemu dengan ba. Qaimam. Untuk hukum ini kita sebut apa? Iqlab. Betul tak? Kita sebut kat sini hukumnya iqlab. Jadi iqlab ni ialah pertemuan tanwin dengan huruf ba. Dia dalam perbincangan nun mati lah. Okey, cuma ni tanwin melibatkan pertemuan tanwin dengan huruf ba. So kat sini hukumnya iqlab. Dan macam mana nak baca iqlab ni, tuan-tuan dan puan, apa point dia? Saya sebut tutup bibir bersahaja. Tutup bibir bersahaja. Mudah faham. Iqlab, tutup bibir bersahaja. Bila kata bersahaja, lawannya sempurna. Kalau sempurna, qaimam, mam, betul-betul bunyi mim. Mam, macam kita sebut wajibul ghunnah. Ibarat itulah. Itulah yang dikatakan sempurna. Tapi bila saya sebut bersahaja, kita tutup je bibir macam biasa. Ada ruang ke? Tak ada pun. Tutup bibir. Qaimam, tapi tidak ada tekanan. Bersahaja. Qaimam bil qist. Bil mam. Yang pertama ni saya buat dengung yang sempurna. Dia bunyi padat tuan-puan kat pangkal hidung ni. Jadi bila nak bersahaja ni, bunyi memang hampir-hampir. Nama pun tutup bibir kan. Cuma yang boleh rasa, ni kita lah. Kita yang membaca ni. Kita dapat rasa. Qaimam bil qist. Okey? Huruf iqlab. Ba je lah. Ada satu huruf saja. Kalau idgham al-gunnah, bibir ketak kuat. Ya. Kita faham macam tu lah. Okey? Baik. Kalau nak bincang jauh lagi, iqlab ni banyak cerita tuan-tuan. Tapi sekarang ni saya sebut pada tuan-puan apa yang kita nak duk amal ni. Nak baca ni. Gitu. Kalau nak bersyarah banyak lah. Itu nanti duduk dalam kelas kita, insyaAllah kita kupas panjang lebar lagi lah. Boleh nak? Baik. Untuk sin mati qis macam biasa. Kemudian ta
ta mati ni tuan-puan. Ta mati ni kita kena tebalkan dan qalqalah. Lantun. Okey. Dia tebal dan qalqalah. Q ni maksudnya qalqalah lah Q. Bil qis ta. Huruf ta ni jangan ta. Tu dah tak tebal dah. Ta. Bil qis ta. Qalqalah apa ni? Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Alright. Qalqalah kubra. Sebentar. Saya letak kat sini. QK. Qalqalah kubra. Dalam masa yang sama, ta ni kena tebal. Saya letak kat sini T. Tebal pun ya, qalqalah pun ya. So kalau kita rangkumkan, maknanya qalqalah yang berlaku ialah qalqalah yang tebal sebab berlaku pada ta. Qa'iman bil qist. Bil qist. Tu je. Dapat. La, habis kita sambung La ilaha illa. Baik. La ni kita tengok huruf mat bertemu dengan hamzah. Kat sini pun mat jaiz munfasil, sama macam atas ni. Atas ni kan ada kan la ilaha illa, so sama juga kat sini. La ilaha illa. La mat asli MA, illa mat asli juga. Huwal. Wal ni apa dia? ALQ, alif lam qamariyah. Okey. La ni mat jaiz munfasil. La panjang 4 ataupun 5 harakat. La 2 harakat. Illa huwal. Wal alif lam qamariyah. Azizul. Zi mat asli MA. Zul. Bukan Zul. Itu nama orang. Azizul. Zul. Okey. Azizul. Jadi Zul ni alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. ALQ. Illa la ilaha illa huwal azizul. Ha pedas. Ni ha pedas. Tengah kerongkong tuan-puan kena sempitkan. Okey, kena sempitkan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ha pedas. Kemudian kim. MAL 246. Mad arid lisukun 24 ataupun 6. Wallahu a'lam. Clear tak ni? Tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi, jom kita baca dulu ayat 18 ni. Saya baca, kemudian saya tak bilang tuan-puan kita cuba fahamkan konsep ni. Saya baca, lepas tu terus tuan-puan ikut balik. Maknanya saya akan baca 2 kali lah. Okey, boleh? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah. Boleh? Tadi saya baca waw 1 ke 2? Saya pun tak perasan. Betul Saya baca 2 waw kan? Illa kat sini.
takut terlepas. Tadi kat sini saya baca 2 waw kan. Kalau silap bagi tahu nah. Nanti kita betulkan balik. Takut saya tak perasan. Kat sini ada 2 waw ni. Illa huwa wal. Huwa wal. Baik, kita sambung. Kita ambil daripada wal mala. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Okey, baik. Bacaan pertama 1 waw. Ya ke? Itulah. Sebab saya rasa macam saya terbaca 1 waw. Yang kedua tu saya baca 2 waw kan. Tu saya tanya balik tu. Tak perasan. So tak apa. Yang kali kedua tu dah betul Mula-mula 1, yang kedua okey, 2 Baik, jadi kat sini take note. 2 waw, ada 2 waw kat situ. Illa huwa wal. Sebab ada ayat lain illa huwal terus. Jadi kat sini itu yang terlepas pandang tu. Okey, yang kedua, yang tadi kita ulang kedua tu dah betul dah lah. Huwa wal. Alright. So sebagai penutup tuan-puan, kejap saya terlupa nak letakkan. Saya nak maklum ni, petang ni ada satu benda yang menarik. Kejap, kita letak sini dulu. Ni tuan-puan, InsyaAllah pada petang ini, pada petang ini tuan-tuan puan, saya nak jemput untuk bersama, khususnya kepada mereka yang baru menonton sharing tajwid pada hari ini, insyaAllah. Jom sama-sama. Mungkin hari ini Allah hadirkan anda semua terdetik hari ini nak tengok live saya pada pagi ini. Allah jentik hati kita untuk tekan live kita, live yang sedang berjalan sekarang ni, untuk tengok. Niat nak tengok je. Tak ada buat apa pun, niat nak tengok je. Ni kelas apa ni? Conteng-conteng ni kan. Kelas ngaji, ikut. Tengok sekali lalu. Tak ada buat apa pun, tak ada buka Quran, tak ada catat apa pun, sekali tengok. Yelah pertama kali kan. Jadi percayalah, mungkin Allah telah menjetik hati anda semua yang sedang menonton ni, untuk sama-sama kita mulakan langkah. Jadi kebetulan pula hari ni, insyaAllah bersama Encik Ifan, beliau akan kongsikan kepada kita semua apa niat belajar kita, tuan-tuan dan puan. Kita mengaji ni, contoh mengaji ni, apa niat sebenar kita? Kita belajar ni, sebenarnya niatnya untuk apa? Kita niat ni untuk apa? Jadi tuan-puan, ini program percuma je, tak ada bayar apa pun, jangan risau. Saya nak jemput semua yang sedang menonton ni pada petang ini, insyaAllah, bersama-sama dalam webinar apa niat belajar kita. Bersama siapa? Bersama Encik Ifan Mukhtar. Saya rasa siapa yang dah biasa ikut Easy Ngaji, insyaAllah sangat kenal dengan beliau. Okey. Dan program ini akan berlangsung pada jam 3 petang hari ni, tuan-puan. Hari ni jam 3 petang. Jadi saya nak jemput semua sekali yang ada ni untuk bersama pada petang ini jam 3 petang. Tetapi bukan melalui Facebook Live. Ingat tu, bukan daripada Facebook Live. Kita akan bersiaran di Zoom. Di Zoom, tuan-puan. Okey. Jadi saya harap tuan-puan dapat bersama pada petang ini untuk
ambil segala input yang bakal dikongsikan oleh Encik Ifan. Ambillah sebanyak mana yang kita boleh ambil. Mudah-mudahan menjadi pengajaran iktibar buat kita semua, termasuklah diri saya. Kan, saya ni pun walaupun mengajar, so saya kena juga ada niat yang betul. Kalau tang saya ni apa niat mengajar, dia ke situ pula. Dan saya pun manusia biasa macam tuan-puan. Saya pun masih lagi seorang yang, orang kata apa, yang belajar, dahagakan ilmu, nak belajar tu, nak belajar ni. Saya pun belajar lagi tuan-puan. Kita sama-sama. Tak ada beza pun. Okey, kita tak ada beza pun. Ingat saya selalu sebut tu, jangan kita membeza-bezakan. Saya tak ada beza dengan tuan-puan. Kita sama je. Okey? Boleh petang ni. Jam 3 petang. Bukan Facebook Live di Zoom. Jadi macam mana nak dapatkan link Zoom ni? Tuan-puan kena join grup Telegram terlebih dahulu. Macam mana nak join grup Telegram? Tuan-puan tengok di ruangan komen sekarang. Okey, sahabat saya Encik Helmi, terima kasih. Beliau letakkan link Telegram di situ. Tuan-puan masuk dulu grup Telegram. Kalau tak ada Telegram, kena download dulu okey, aplikasi Telegram ni. Kalau tak tahu tuan-puan, kena usaha sikit lah. Kena usaha untuk minta bantuan anak-anak ke, jiran ke, kan? Jiran ke. Siapa-siapa lah nak minta tim kami pun boleh, insyaAllah. Ada nombor-nombor WhatsApp kat atas tu, tekan je, bagi tahu macam mana nak download Telegram. Kita bantu tuan-puan, jangan risau. Jadi boleh masuk dalam grup tu nanti. So pada petang ni, link Zoom ini akan diberikan melalui grup tersebut. Kita tak letak link tempat lain tuan-puan, kat grup tu je. Jadi point dia, nak join webinar pada petang ini, kena ada dulu dalam grup Telegram itu. Wallahu alam. Kepada mereka yang baru join, saya harap sangat, jom kita berkeluarga sama-sama, insyaAllah. Okey. Mana link ni Ustaz? Link apa tu? Telegram. Di ruangan komen. Kalau tak ada di komen, takut handset kita jam ke apa kan? Tengok di atas deskripsi tu. Ada dalam tu. Kalau tanya link Telegram, kalau tanya link Zoom, belum lah lagi. Kita tak bagi lagi. Yang saya letak ni, yang tim saya letak ni, link Telegram. Masuk dalam tu, tekan. Nanti petang, insyaAllah. Kita bagi mungkin awal sikit lah. Kita bagi link Zoom tu kan. Boleh? So, insyaAllah ahlan wa sahlan kepada mereka yang baru join izin ngaji. InsyaAllah moga-moga kita dapat bersama untuk membina karier. Membina karier sebagai seorang pencinta Al-Quran. Ni kira karier lah tuan-puan kan. Okey. Apa tu kak? Apa tu? Saya pun tertanya juga, apa tu? Cucu ke? Cucu. Telegram. Dah jumpa dah? Ada link tu. Nampak tu? Saya pakai baju biru tu. Jom sertai Zoom bersama Cik Fan pada jam 3 petang. So, masuk dulu dalam grup Telegram tu. Okey? Cubalah usahakan dapatkan apps Zoom tu. Siapa yang baru pertama kali lah. Yang dah biasa ikut, tak ada masalah. Ni cerita pada mereka yang baru ni. Maksud saya Telegram, Ustaz, ada di ruangan komen tu puan. Cuba tengok. Ada 2 kali dah post tu. Di komen, boleh tengok. Ada tak? Kalau tak ada, di atas ada deskripsi. Kalau tak dapat juga, terus contact kita punya team, insyaAllah. Nanti kita bantu nah. Puan Dia Idora. Kena masuk awal. Siapa yang dah masuk dalam grup Telegram, apa nama dia? Telegram nama saya tu. Okey. Masuk. Kerjaya, betul? Betul. Kita sama-sama jadi pecinta Quran tuan-puan. Tak nampak link ni Ustaz? Oh, sudah. Orang kata kau tak nampak ni, kena mandi bunga katanya. Betul? Tak ada, gurau-gurau. Kejap. Tak ada link Bagaimana tu? Tadi
sahabat saya tolong letak. Kali ni saya pula letak. Kalau tak ada juga tak tahu. Ada link tu Abdul Hadi Easy Ngaji. Tekan aja. Okey. Tuan Akang Dilpis. Okey. Selamat datang tuan. Ni macam baru ni. Ayat pengusir nyamuk. Allahu Akbar. Minta maaf tuan. Saya tak pastilah. Maaf saya tak dapat jawab soalan ni. Ayat pengusir nyamuk. Mungkin ada lah. Cuba cari dulu. Banyak nyamuk kat rumah. Okay, ada Alright. So, itu je lah. Petang ni tuan-puan, saya harap sangat tuan-puan yang ada ni join lah petang ni. Jom lah. Tak ada charge apa-apa pun. Boleh tuan-puan join je. Join, ready buku, salin apa yang perlu, faham. Kan? Itu sahaja. Komitmen tuan-puan itu je. Benda lain tak ada. InsyaAllah. Alright. Sebab nanti webinar ni takkan berakhir begini je. Sebab tu flow dia tuan-puan kena ikut hari ni, insyaAllah. Next, tuan-puan akan ikuti untuk yang berikutnya dengan saya pula. Nanti insyaAllah saya akan kongsikan pada tuan-puan tentang apa itu Al-Quran. Yang tu bila? InsyaAllah hari Sabtu nanti. Tapi apa pun, join dulu yang petang ni. Boleh? Okay, join dulu yang petang ni. Malaysia ya. Betul-betul. Oh, dari Indonesia. Sawadika. Tak ada. Gurau-gurau. Itu bukan Indo nak. Itu Thai. Tuan-puan. Okay, selamat datang. Sahabat-sahabat baru InsyaAllah. Jadi, itu saja untuk makluman. Sebelum kita akhiri live kita, tuan-puan. Ayat pengusir nyamuk. Banyak jual kat kedai. Itu macam reset je. Betul lah tu. Itu pun menjadi juga tu. Reset good night. Okay. Baik, Alhamdulillah. Okay, jom betulkan niat balik, insyaAllah. Astaghfirullahalazim. Minta maaf tuan-puan kalau ada gurau-gurau tadi. Baik, jom kita baca daripada ni. Daripada atas. Allazina yaqulu. Kita baca sama-sama santai-santai je. Tak apa, kita ulang sekali je. Sebab tadi pun kita dah baca. Kita baca sekali je. Tak laju, tak pelan. Steady. Alright. Ayat 16, 17, 18. InsyaAllah. Jom. Kita mulakan. Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Selesai bacaan kita, tuan-tuan dan puan, untuk 3 ayat ini. Maka berakhirlah kita punya perkongsian pada pagi ini. Saya rasa itu saja kot. Maaf anda ada kurang lebih daripada saya. Saya mewakili pihak izin ngaji. Mohon maaf lah kalau ada apa-apa salah silap gurau tadi tu. Tak maaf, jangan ambil hati tuan-puan. Okey. Selamat datang yang baru masuk. Ada yang apa nama? Yang baru join. Selamat datang semuanya, insya-Allah. Moga-moga kita dapat bersatu dalam keluarga ini bersama, insya-Allah. Boleh? Kalau bukan kita yang memartabatkan Al-Quran ni, kalau bukan kita lah yang sanjung Al-Quran ni, kalau bukan kita lah yang baca Quran ni, kalau bukan kita lah yang belajar Quran ni, kalau bukan kita lah yang nak faham sekecil-kecil perkara bab-bab hukum hakam tajwid ni, bab sifat huruf, makhraj dan sebagainya, siapa lagi tuan-puan? Okey, kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi bila kita dah mulakan langkah ni, insya-Allah kita dah mulakan, pastikan kita akan berhenti di penghujungnya nanti. Dan kalau ikutkan belajar ni tiada henti. Sebenarnya bila kita dah mula ni, kita dah masuk dalam proses pembelajaran sepanjang hayat, tuan-puan. Itu dia. Okey. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau ada terkasar bahasa apa semua. InsyaAllah kita jumpa esok. Hari Jumaat kan. Hari ni 19.9 tuan-puan. 19.9. Jangan lupa. Jangan lupa apa? 19.9. Tak adalah, saja je. Petang ni jangan lupa tuan-puan. Petang ni bersama Encik Ifan insya-Allah. Petang ni bersama Encik Ifan jam 3 petang insya-Allah. Jadi kita tangguhkan dulu pertemuan kita insya-Allah dengan bacaan doa tilawah. Boleh? Jam 3 petang insya-Allah. Jom sama-sama kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah.
Mana link? Kejap puan Link Telegram. Masuk dalam link Telegram dulu Puan Nursiah Mat Kadri. Masuk dalam grup Telegram dulu. So, itu saja. Tadi yang saya sebut 19.9 tu. Betul lah tu. Ada juga yang faham je. Shopee. Shopee 99 tuan-tuan. Boleh lah kau nak beli Quran, nak beli rehal ke. Ya. Itu pun aja benar lah kalau beli Quran pun. Mau sampai minggu depan tu, JNT hantar pinggan mangkuk. Ada lah tu. Set-set pinggan apa? Pinggan mangkuk. Ya. Cadar lah. Tudung. Hijab galeria. Okey. Gurau-gurau tuan-tuan. InsyaAllah. Nak beli-belilah. Ada duit, belilah ya. Tak ada duit, tak payah beli. Duduk diam. Okey. Puan Rusiah masuk dalam grup Telegram boleh? Kami tak boleh nak masuk kan, sebab tak ada nombor telefon. Puan tengok kat komen tu, saya letakkan apa nama, link tu, puan join Okey. So, terima kasih sekali lagi semua. InsyaAllah kita jumpa esok petang ni bersama Encik Ifan. Jangan lupa jam 3 petang download Zoom siap-siap. Siapa yang belum ada, download Zoom. Tengok kat Google. Puan Rozia, selamat hari jadi. Betul. Saya tengok ada orang wish ni. Selamat hari jadi Puan Rozia. Moga panjang umur. Qala Allah umruk. Okey, semoga Allah panjangkan umur anda, insya-Allah. Sihat dunia, cemerlang dunia akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Nak beli izin ngaji. Oh, anak. Sorry, saya tak perasan. Puan AB tulis tu anak. Sorry. Tak kisahlah. Selamat hari jadi kepada semua yang tarikh hari jadinya bulan September ni. Semoga dipanjangkan umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, yang panjang, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey nah? Hari ni pun hari jadi saya. Alhamdulillah. Okey. Esok saya jadi orang rumah saya. Esok. So doakan keluarga kami panjang, berpanjangan sehingga ke jannah, insya-Allah, mudah-mudahan. Doakan kami diberi kesihatan. Tapi bukan jadi saya, jadi orang rumah saya esok 10 hari bulan 9. Okey. Jom tuan-puan, itu sahaja. Puan Kasafika, saya tak pandai beli Shopee. Saya baru macam nak bangga tau, macam wow, ada juga orang yang tak terdedah dengan Shopee ni. Tapi bila tengok ayat lepas tu, letak dalam bakul. Big Boss settle kan. Bagus. Anda memang isteri yang sejati. Baik, wallahualam. Itu saja. Saya undur diri tuan-tuan. Tak maaf gurau-gurau jujung ni tak ada apa kot. Jangan ambil hati pula. Kita tangguhkan dulu dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey. Happy birthday in advance. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang mendoakan. Selamat hari jadi semua. Macam mana boleh masuk topik ni? Oh, sebab tadi itulah. Tak ada apa dah kot. Jom. Jangan lupa hashtag kita tuan-puan. Santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa say thanks to Allah. Ucapkan terima kasih pada Allah SWT di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Okey, segala nikmat yang tak terhingga yang Allah berikan pada kita, syukur pada Allah SWT. Itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi. Temui saya tuan-puan pada esok hari jam 8.30
di page Easy Ngaji. Siapa yang belum follow dulu, insyaAllah. Jom, saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita, jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya? Kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya. Teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin.
biasa sahaja